Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua? Terima kasih sebab live bersama saya malam ni. Jelas Okey, alhamdulillah. Sebelum saya mula, saya nak perkenalkan diri saya dulu. Mungkin ada yang tak kenal kan? Nama saya Harmiza Muhammad Saleh atau Cikgu Pusaka daripada My Pusaka Cawangan Bertamperdana, Pulau Pinang, dari utara. InsyaAllah malam ni saya akan bercerita tentang salah satu kisah atau pengalaman saya menguruskan harta pusaka arwah. Sebelum saya mula, saya minta ramai-ramai like dan mungkin share kepada kawan-kawan, kepada grup. Share banyak-banyaklah, semoga lebih ramai yang dapat menonton dan mungkin mengambil iktibar daripada kisah yang akan saya ceritakan sekejap lagi. Sebenarnya My Pusaka ada sesi live macam ni, kisah 9 suku malam setiap malam daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat. 9 suku. Dan malam ni giliran saya lah untuk bercerita. Tajuk saya malam ni adalah hati terluka sebab tak dapat harta pusaka. Mungkin penonton pernah dengar kisah yang macam ni ataupun mengalami sendiri tak dapat harta pusaka. Tapi kisah saya ni adalah kisah saya punya klien lah. Saya berjumpa dengan bukan waris sebenarnya. Mula-mula saya berjumpa dengan isteri kepada waris. Saya berjumpa kes ni waktu saya dan tim My Pusaka buat ceramah di salah satu jabatan kerajaan. Sebelum pandemik ni, My Pusaka memang aktif beri ilmu, beri ceramah di jabatan kerajaan, swasta. Kami masuk masjid, semua masuklah, sekolah, surau, untuk beri kesedaran dan bantu masyarakat untuk faham dan bantu untuk selesaikan urus pusaka yang terbengkalai lah ataupun yang tak buat langsung tu. Jadi isteri kepada waris ni bagi tahu saya bahawa bapa mertua dia, arwah lah, dah meninggal lama, lebih kurang 8 tahun macam tu lah, tapi belum buat apa-apa lagi. Jadi dia lepas tu dia bagi tahu dia punya suami dan akhirnya mereka datang ke pejabat My Pusaka lah untuk minta khidmat nasihat. Perkara pertama yang perlu kita buat untuk urus pusaka adalah kenal pasti siapa waris. Mesti tahu siapa waris, yang kemudian baru kita tengok harta pusaka arwah ni apa. Mula-mula saya ingatkan yang anak-anak yang datang tu adalah waris lah, hanya itu saja waris. Tapi bila kita buat analisa untuk kenal pasti siapa waris, rupanya ada lagi waris lain. Rupanya arwah ni dulu dia pernah berkahwin 2, tapi yang isteri yang pertama ni dia sudah cerai lama lah. Kemudian baru dia kahwin dengan yang kedua ni. Dengan isteri pertama tu dia ada anak. Mula-mula sebenarnya mereka ni yang anak isteri kedua ni dia orang salah faham. Dia orang ingat anak yang daripada isteri pertama tu takkan dapat. Tapi bila kita terangkan sebenarnya sebab daripada ayah yang sama kan, arwah tu adalah ayah kepada mereka semualah. Maka anak daripada isteri pertama pun dapat. Cuma mak dia tak dapat lah sebab mak dia sudah bercerai. Jadi mereka pun faham, tapi mereka cakap tanah-tanah dia orang tak kisah sebab arwah ni dia banyak tanah. Dia orang tak kisah pun nak bahagi macam mana nak, tapi sebenarnya dia orang nak jual lah. Dia orang tak berminat dengan tanah ni sebab tanah-tanah ni kebanyakannya di utara.
Dia orang ni duduk di KL Selangor, Berkejaya, memang tak minat bercucuk tanam, tak minat dengan tanah-tanah ni. Tapi satu saja yang dia orang nak tuntut sebenarnya, dia orang iaitu rumah atas nama arwah. Rumah ni bernilai tinggi dan juga sebenarnya arwah ada berjanji, berpesan kalau dia meninggal nanti rumah ni akan diberikan kepada anak-anak dia lah. Sebab, ada sebab. Waktu arwah hidup, arwah ni ada banyak hutang. Jadi hutang keliling pinggang lah, hutang kredit kad, hutang macam-macam. Sebab arwah ni dia buat bisnes. Mungkin waktu tu bisnes dia jatuh lah kan. Jadi dia banyak hutang. Anak-anak ni yang pada isteri kedua ni tak sampai hati. Jadi dia orang keluarkan duit bantu arwah settlekan hutang. Jadi sebab itulah arwah dengan isteri arwah sepakatlah nanti rumah ni bagi je lah untuk ganti balik duit yang dia orang keluarkan lah. Banyak lah kan. Tapi waktu saya jumpa anak-anak arwah tu, isteri arwah pun dah meninggal lah, dah tak ada lagi lah. Arwah ni tak ada buat apa-apa dokumen, hanya berpesan macam tu sajalah kan. Dan saksi pun di kalangan waris, jadi tak berapa kukuh lah kan. Sepatutnya saksi ni di kalangan bukan waris yang tak ada kepentingan. Dan satu lagi arwah tak ada tak ada dokumen. Kemudian saya cakap okey, tapi apa pun saya kena jumpa dengan anak daripada isteri yang pertama tu. Jadi kita buat lagi satu perjumpaan, jumpa dengan semua anak-anak lah daripada isteri pertama dengan isteri yang kedua. Jadi bila kita jumpa, kita terangkan balik lah. Saya terangkan balik, arwah ada harta, rumah, ada tanah. Tapi memang yang anak daripada isteri pertama pun dia tak kisah tanah. Memang orang tak minat sangat tanah ni, tanah pertanian kan. Nilai pun tak berapa tinggi dan jauh, jauh di utara. Tapi rupa-rupanya dia nak juga yang rumah tu. Tapi waktu perjumpaan tu dia diam. Jadi saya ni beranggapan dia okey. Semua orang ingat dia pun okey dengan apa yang dia orang cakap lah. Dia orang kata rumah ni kami punya, abang tak boleh ambil. Yang tanah-tanah tu kita bahagilah sama banyak ke faraid, dia orang tak kisah. Dia orang nak jual je lah. Tapi rumah tu dia orang nak. Jadi setelah collect semua dokumen, kita pun mulalah urus pusaka. Selepas tu barulah isu ni timbul. Memang pening kepala jugalah sebenarnya. Anak daripada isteri pertama tu dia tak nak kerjasama. Kita call tak angkat, WhatsApp tak jawab. Nak adik-adik dia hubungi dia pun dia tak layan. Saya sampai kena block lah. Kemudian kita cuba hubungi dia punya isteri, cuba hubungi anak-anak, tak dapat. Waktu tu tergendala sebentar lah. Kemudian saya dapat tahu rupa-rupanya yang anak daripada isteri pertama ni sebenarnya dia ada masalah kewangan, dia ada isu sikit lah. Dari situ kita nampak dia perlu, dia kalau boleh duit daripada hasil jual yang rumah tu, sebab rumah tu bernilai tinggi. Mungkin juga dia nak selesaikan dia punya hutang lah. Sebab tu dia nak juga tuntut. Walaupun dia tahu sebenarnya dia orang tu nak balik duit sebab seolah-olah ayah tu berhutang dengan dia orang lah kan. Jadi sebab tu dia tak nak, sebab dia sakit hati lah. Tu yang saya kata hati terluka tu. Jadi dia block semua orang, dia macam menghilangkan diri lah. Jadi kita nak proceed tu susah. Tergedala sebentar. Kemudian saya panggil, saya call dan jumpa semula dengan anak-anak daripada isteri kedua. Saya bincang balik lah, cakap macam mana ni kalau abang ni dia nak juga, boleh tak kita bincang semula. Bincang, mula-mula dia orang memang tetaplah tak nak lepaskan yang rumah tu. Tapi kemudian bincang lagi dan saya terangkan tentang silaturahim. Dan lagi satu, saya tengok dia orang ni
berkejaya, yang anak-anak daripada yang isteri kedua ni, semua boleh dikatakan hidup agak senang lah. Bukan maksudnya senang tu dia tak boleh tuntut, tapi maksudnya kalau boleh kita bertolak ansur. Sebab kalau yang pertama tu, ada anak daripada yang isteri pertama tu tak nak bekerjasama, memang tak selesai lah. Mungkin boleh selesai tapi secara faraid lah, jual, bahagi ikut faraid. Kemudian bincang disebabkan nak hubungan silaturahim tu kekal baik. Diorang yang anak isteri yang kedua tu bersetuju untuk bagi juga yang rumah arwah tu. Okay. Diorang nak bahagi sama banyak. Jadi alhamdulillah lah, okay, mereka nak lepaskan, bukan lepas lah, maksudnya bagi juga dekat abang tu, walaupun sebenarnya mereka tu ada hak sebab mereka dah bayar lah sebenarnya kan, dah tolong bayar hutang arwah. Jadi arwah seolah-olah berhutang lah dengan mereka kan. Tapi disebabkan nak menjaga hubungan silaturahim, tak nak abang tu hati asyik luka, menjauhkan diri, terputus hubungan kan. Jadi diorang bertolak ansur lah, diorang bersetuju. Jadi alhamdulillah boleh selesai lah. Okay, dah lama dah kes ni, memang dah selesai. Dan mereka nak jual lah sebenarnya, jual bahagi sama banyak. Okay, saya nak buat sedikit kesimpulan. Kesimpulannya atau pengajaran lah. Yang pertama, kita ni masih hidup. Kalau ada hasrat ataupun kalau ada hutang macam arwah ni, buatlah sesuatu. Sediakanlah dokumen. Okay, first jumpa pakar lah. Okay, baru pakar boleh bagi tahu cadangan. Okay, buat macam ni. Sediakan dokumen yang bertarikh, bersaksi. Saksi bukan waris yang yang akan menerima lah. Saksi mesti orang lain. Kemudian sediakan dokumen kan, sebab sudah ada hasrat. Okay, dan ada sebab kenapa kena buat. Yang kedua, kalaulah waris-waris yang mendengar ada urus pusaka arwah yang masih belum buat, carilah pakar. Kalau orang utara ni boleh hubungi saya dari My Pusaka Bertam, okay, atau peruni-peruni lain. Call lah mereka. InsyaAllah kita akan sediakan kaunselor untuk beri nasihat, untuk buat sesi muafakat lah, supaya waris-waris tu muafakat dan supaya melancarkan semua urus pusaka arwah. InsyaAllah kami bantu, sebab sudah banyak kes-kes pusaka yang rumit, yang lama-lama tu yang kami sudah bantu sehingga selesai. Alhamdulillah. Saya rasa setakat ini saja. Dah 9.30 dah. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh hubungi saya atau hubungi mana-mana perunding atau My Pusaka office Bertam atau office Senayan. InsyaAllah kami akan bantu. Dan esok ada lagi FB Live My Pusaka 9 suku malam. Teruskan menonton. InsyaAllah banyak pengajaran, banyak ilmu yang anda semua akan dapat dapat belajarlah daripada kisah-kisah pengalaman yang akan diceritakan oleh perunding My Pusaka. Jadi setakat itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.